Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum dan salam kripto. Alright, so hari ni saya nak share dengan tuan-tuan perempuan tentang NIR Protocol. So kita nak tengok apa special NIR Protocol ni. Okay, so NIR Protocol ni dia adalah layer 1 blockchain. Sama macam kalau tuan-tuan perempuan pernah dengar Solana, Terra Luna kan. So dia sama, even dia sama level dengan Ethereum lah, cuma beza dia adalah dari sudut programming language. So NIR ni dia ada certain advantage yang bagi saya boleh melonjakkan dia punya valuation dan juga pricing. Dan antara core thing about NIR adalah yang saya tulis dekat sini adalah blockchain yang mesra pengguna dan juga developer. So dalam video ni saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan apa yang ada pada NIR protocol, dia punya ekosistem dan apa potensi yang kita boleh nampak on this particular project blockchain. Dan saya juga nak intro regarding mynir.org. mynir.org ni adalah senang kata adalah cawangan NIR protocol di Malaysia. Dan saya adalah one of the founding team untuk ni. So kita nak tengok juga on that part. Okay, so kita go straight to the topik kita ataupun presentation. Okay, so bila kita sembang pasal NIR ni, kita boleh tengok sekarang ni harga dia semakin naik, okay, semakin meroket. Dan antara faktor yang menyebabkan harga dia naik semenjak ni adalah sebab yang ni NIR protocol to launch its own stablecoin USN. So ramai nampak Terra Luna dia meroket sebab stablecoin dia yang bernama UST. So NIR dia tengok, kalau benda ni boleh melonjakkan Terra Luna, jadi NIR protocol pun kata dia boleh launch their own stablecoin lah. Okay, so ini adalah one of the short term effect untuk pricing dia. Okay, tapi yang saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan adalah fundamental untuk project blockchain NIR. Okay, so kalau kita tengok dari sudut blockchain, kalau dulu saya nak cerita tentang blockchain, saya go very technical dan sebagainya, tapi saya rasa benda tu agak berat. Okay, so saya memang simplify kan. Saya ambil benda yang core tentang dia punya blockchain, sebab setiap project blockchain dia punya teknologi ada something yang unik. Okay, so untuk NIR protocol ni, dia adalah layer 1 chain macam Ethereum, macam AVAX, Phantom dan sebagainya. Okay, cuma NIR dia bawa konsep sharding. Sharding ni adalah antara benda yang nak diimplementasi dalam Ethereum 2.0. Okay, so kalau tuan-tuan perempuan tengok, bila nak Ethereum ni sekarang proof of work, dia nak tukar kepada proof of stake. Antara benda yang dia nak buat adalah sharding. Sharding ni kenapa nak buat? Adalah untuk meningkatkan kelajuan ataupun dalam bahasa Inggeris orang panggil scalability lah. Okay, so konsep sharding ni dia panggil Nightshade. So kalau dekat bawah ni tuan-tuan puan boleh tengok di mana dia tulis phase 0. Sekarang ni kita berada di phase phase 1. Phase 1. Okay, so dia buat sharding ni untuk further decentralize the network, so dia dapat tambah lebih banyak validator lah. Tapi the whole sharding ni dia akan buat sepanjang tahun 2020 ni lah. Okay, by phase 3 memang dia betul-betul unlock dia punya potensi. Okay, so bila buat sharding ni, dia dalam macam kalau kita tengok konsep blockchain, dalam blockchain tu ada lagi dia buat chunk, dia panggil chunk, dia potong lagi blok tu. Itu dari sudut mudah lah nak faham. Okay, so sekarang ni dia punya TPS ataupun kita panggil transaction per second adalah dalam 3000. Tapi as the network become lebih mature ataupun lebih matang, kita boleh tengok potensi dia untuk 100,000 transaction per second, which is sangat-sangat laju tuan-tuan puan-puan. Okay, dan lagi satu yang paling best dia adalah dia punya fee sangat rendah, lebih rendah daripada 1 sen. Ikut harga sekarang for NIR protocol, fee dia sangat rendah. Jadi dia ada kelajuan, dia punya fee pun agak rendah. So ini memberikan satu tarikan untuk developer untuk membina atas blockchain ni, dan juga untuk user menggunakan dApps di atas blockchain NIR protocol. Okay, so ini konsep blockchain yang dia bawa lah. Okay, so seterusnya kenapa
benda apa, kenapa protokol ni dia mesra developer adalah bila founder ni protokol dia buat blockchain ni, dia memang dah siap-siap letak dalam kepala dia, kalau dia buat blockchain, dia tak boleh just buat blockchain, dia perlu buat sesuatu yang boleh menarik developer. Okay, so apa yang dia buat adalah, kalau tengok ni bawah ni saya tulis yang dia tulis 800 juta, okay, 800 juta USD ni adalah adalah untuk Global Ecosystem Fund, dan juga dia ada buat hackathon jugalah. Dekat hackathon pun dia ada funding, saya tak ingat berapa juta. So fund ni memang khas untuk developer. Sebab apa? Sebab dia nak tarik developer. Kita kena faham tuan-tuan dan puan, developer sekarang ni kuasa di tangan mereka. Sebab diorang boleh bina di atas NIA, diorang boleh bina atas Phantom, Avax, Solana, Luna kan. Sebab bila dah tahu programming language, dia dekat blockchain ni ada dua je tuan-tuan dan puan. Satu Solidity, satu Rust. Okay, for now lah. Cardano dia ada jugalah Haskell, tapi Haskell belum lagi, dia tidak sepopular Rust dan juga Solidity. So Solidity ni kalau kita tengok dekat Ethereum lah, Ethereum pakai, Binance Smart Chain pakai, lagi siapa lagi, Phantom semua ni. Rust pula Terra Luna pakai, Solana pakai, Neo Protocol pun pakai Rust juga. Okay, so bila dia buat funding macam ni, so sesiapa yang membina dApps dekat Solana, dekat Terra Luna, dia dah buat dekat sana, so dia tengok, oh Neo bagi grant lah, bagi duit kan, why not aku bina dekat Neo Protocol pula. Jadi bila dia masuk Neo Protocol dengan ilmu programming language yang dia ada, senang je dia nak dapat duit ni, dan dia boleh bina dApps. Okay, sebab bila dia bina dApps, baru user akan masuk. Okay, so dia dah ada dah plan ni. Dan lagi satu bagi saya sangat unik untuk Neo Protocol ni adalah developer boleh dapat pendapatan melalui transaction fee. So kalau setiap kali berlaku transaction, dia ada fee kan, di mana dia akan burn the fee. 70% dia akan burn, 30% akan masuk dalam developer yang buat smart contract itulah. Dia sama juga macam Ethereum, dia buat konsep burning kan, di mana certain portion tu dia bagi dekat miners, yang ni portion tu dia bagi dekat developer. Bagi saya ini sangat-sangat menarik untuk developer bina dApps ataupun web3 application di atas Neo protokol. Okay, so kalau tengok dekat sini pun memang dekat artikel Neo itself, dekat Neo protokol punya artikel, dia ada tulis Neo protocol allocates 30% of transaction fee to the contracts these transactions touch. Okay, so maksudnya dalam erti kata lain, 30% ni dia memang dah allocate untuk mana-mana kontrak yang dicipta lah. Of course yang ciptanya adalah smart contract developer. Okay, so okay, so now kita dah nampak part developer. Sekarang ni kita nak tengok part pengguna, user macam kita kan. Kenapa kita nak guna Neo protokol ni? Okay, so memang kita tahu setiap blockchain ada dia punya dApps. Okay, cumanya dekat Neo ni, ekosistem dia yang site pengguna ni adalah dia ada banyak guilds ataupun DAO yang diiktiraf oleh Neo protokol sendiri. So DAO is a decentralized autonomous organization. Okay, cuma dekat Neo dia tak panggil DAO, dia panggil guild. Guild ni kalau siapa tengok anime Fairy Tail tu kan, dia ada guild kan, satu guild akan lawan dengan guild lain kan. So macam mana guild tu buat duit, diorang akan dapat macam bounty, bounty yang dia dapat duit, lebih kurang macam tu lah So guild ni pula mereka dapat duit daripada Neo protocol itself. Maksudnya bila mana-mana guild dapat funding, mostly adalah datang daripada Neo protocol. So bila Neo protocol dibuat ni, dia dah ambil kira juga nak activatekan DAO sekali. Sebab DAO ni of course kalau buat DAO, kalau tak ada duit susah juga nak jalan. Jadi untuk starting, Neo protocol akan tolonglah. Tapi idea dia, as DAO ni semakin berkembang, dia boleh generate dia punya own revenue lah. Okay, so dekat Neo ni ada macam-macam DAO. DAO untuk marketing, DAO untuk legal, DAO ikut kawasan geografi. Macam Malaysia kita dah ada juga guild bawah Neo protocol, which is MyNeo lah. Okay, so memang diiktiraf bawah Neo protocol. Dan yang kedua adalah dia ada wallet yang mana kita boleh letak nama sendiri, human readable address. Okay, dan juga dia ada Rainbow Bridge. So macam saya kata, developer
dia boleh pindahkan sebab dia tahu Rust programming language, dia boleh pindah dia boleh pindah dia punya depth, bukan pindah lah, copy ataupun paste. Dia copy, dia boleh paste dekat ni protokol sebab dia dah tahu Rust programming language. And even kalau dia tak tahu Rust programming language, dia tahu Solidity pun, dia boleh masuk Nia, tetapi ada cara dia lah, which is melalui Aurora. Okay, so sama juga Rainbow Bridge pula on the user side, di mana kalau kita ada Ethereum, kita boleh bawa masuk ke dalam Nia protokol ataupun Aurora melalui Rainbow Bridge. Okay, kejap saya tunjukkan sikit dia punya ni. So this part ini adalah saya punya Nia wallet. So Ashraf.nia ni saya seorang je ada. Kalau ada orang lain nama Ashraf, lepas tu dia datang dia nak buat Ashraf.nia, tak boleh sebab saya dah buat dulu. Kalau dia nak juga Ashraf.nia, dia kena beli dengan saya. So itu yang ini yang kita panggil human readable wallet address. Dia tak ada macam Ethereum OX0073 bla 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 kan. Tak ada panjang-panjang. Cuma mula-mula kalau buat dia akan ada non-human readable address yang macam Ethereum. Lepas tu kita boleh create sub wallet under the main wallet. So sub wallet ni kita boleh bagi nama lah, Ashraf.nia ke, lagi apa, contoh siapa, mana-mana artis kan. Contoh kalau tuan-tuan perempuan rasa artis mungkin akan masuk ni kan, so tuan-tuan perempuan beli. Contoh Siti Nurhaliza.nia kan. Mana tahu one day Siti Nurhaliza datang, dia tengok saya nak belilah, dia beli, boleh buat duit. Contoh ni contoh je. Okay, so dia ada ni bahagian duit yang kita ada. Saya tak ada banyak sangat lah kan, ni just untuk test je. So 74 sen. Sini pula NFT, boleh kumpul NFT lah. So dekat wallet dia ada portion token dan juga portion collectibles, which is NFT. So benda ni sangat mudah. Kita tak payah nak pening-pening OX apa semua ni. Kita dah tahu nama kita letak .nia. Okay, dan yang ni pula, so mungkin on the video lepas ni, separate video, saya akan buat tutorial macam mana nak create wallet ni, sebab proses dia sangat cepat dan sangat murah. Murah dan mudah. Okay, ni pula Rainbow Bridge. Contoh kalau ada Ethereum, kita boleh transfer dari Ethereum, transfer tu mana, nak masuk dalam Aurora boleh, nak masuk dalam Nia pun boleh. Okay, so ini dua faktor yang kita boleh kata memberikan satu user experience yang bagus untuk pengguna. Okay, now saya nak cerita tentang certain deck yang bagi saya sangat-sangat unik, yang hanya ada dekat Nia so far. Okay, first adalah Octopus Network. Okay, Octopus Network ni dia sangat unik dan bagi saya sangat-sangat interesting. Sebab kalau tuan-tuan perempuan follow saya dah lama kan, contoh dah setahun atau 2 tahun follow saya banyak cerita tentang Polkadot. Okay, sebab Polkadot ni something unique, dia nak bawa interoperability. Tetapi Octopus Network dia dah pergi selangkah ke depan daripada Polkadot actually, di mana diorang bawa konsep blockchain Polkadot ataupun Kusama ni dan dia bina atas Nia blockchain. Macam Polkadot dia bina their own blockchain dan dipanggil parachain kan. Octopus Network dia buat benda yang sama tapi dia bina atas Nia blockchain. So dalam banyak-banyak blockchain dia pilih Nia blockchain sebab apa? Sebab in terms of security, in terms of kelajuan dan juga dia punya transaction fee yang murah. Okay, so kalau dekat Polkadot kita panggil parachain, dekat Octopus Network dia panggil app chain. Kenapa konsep app chain atau parachain tu perlu? Sebab apa? Certain debt dia perlukan blockchain yang sendiri. Kenapa dia perlukan blockchain sendiri? Sebab dia ada heavy transaction. Contoh yang saya boleh bagi yang mudah untuk tuan-tuan faham adalah Axie Infinity. So kalau tahu yang game Axie Infinity ni, dia memang very heavy in terms of transaction. Kalau dia nak buat dekat Ethereum memang susah. That's why dia bina dia punya blockchain sendiri on top of Ethereum yang dipanggil Ronin. Yang Ronin wallet tu kan. So dia bina dia punya own blockchain which is a layer 2 lah. Okay, so sama Octopus Network pula dia bawa konsep Polkadot dan dia bina atasnya. So ni kita boleh tengok. Sebab one thing about Nia yang bagi saya ada advantage lebih advantage one thing about Nia yang lebih ada advantage dari Polkadot adalah Polkadot dia tak boleh terima token-token lain. Dia hanya kalau nak buat parachain ataupun dApp atas Polkadot, dia hanya kena gunakan Polkadot punya token.
Tapi dekat Nia ni kan, bila Octopus Network buat dekat sini, tak kisahlah Polkadot ke, Ethereum ke, Bitcoin ke, apa-apa token, Nia boleh terima semua. Sebab dia ada konsep Rainbow Bridge kan. Lepas tu Aurora pun dia boleh terima semua token. Okay. So mana-mana token dia bila masuk ni, dia akan jadi wrap token lah, dia akan berubah lah kan. Tapi token tu boleh masuk. So bila dah masuk dekat sini, next dia nak buat app chain, dia akan masuk dekat Octopus Network lah. So dia punya ini adalah dia punya, kita panggil structure yang mudah. Structure yang mudah kita nak faham in terms of Octopus Network. So Octopus Network bagi saya sangat baru, and kalau lagi banyak app chain yang dibina di atas ni, dia boleh progress ataupun valuation Octopus Network boleh naik lebih tinggi. Dan fun fact tuan-tuan puan, Octopus Network punya team ataupun founding team banyak daripada orang Malaysia. Boleh katakan ini adalah projek daripada Malaysian. Okay. So yang one of the dia punya orang kuat Octopus Network pun memang saya kenal. Maybe one day saya boleh jemput dia untuk bagi talk just on Octopus Network, sebab benda ni sangat-sangat menarik dan perlu lebih banyak exploration. Okay. So itu on the Octopus Network. Dan next debt yang bagi saya sangat-sangat menarik dan sangat-sangat bawa duit masuk dalam Nia blockchain adalah Aurora. So Aurora ni dia EVM compatible, sama seperti AVAX dan Phantom kan, Binance Smart Chain ke kan, mana-mana yang kita boleh guna MetaMask tu kita boleh consider as EVM compatible lah. Okay. So ni adalah DApp yang dibina atas Ethereum, boleh dibawa kepada Nia melalui Aurora. So contoh orang buat dekat Binance Smart Chain ke, dekat Ethereum, lepas tu dia rasa okay, dia nak try dekat Aurora punya network, dia boleh bawa masuk. Okay. So ini adalah dia punya proses macam mana Ethereum ni dari user masuk ke dalam Nia protokol, lepas tu masuk melalui Aurora Engine. Need for the whole transaction yang boleh berlaku lah menggunakan Ethereum. Okay. So dia memang dah cover dah. Ni dia pandai. Satu bahagian Polkadot dia dah bawa masuk, lagi satu bahagian Ethereum pun dia dah bawa masuk. Dia ada dia punya unique way of integrating semua benda ni lah, which is bagi saya sangat-sangat genius lah. Okay. So itu untuk Aurora, dan dalam Aurora ni ada banyak DeFi protokol. Benda ni lah yang menyebabkan Nia punya total value lock tu menjadi semakin tinggi. Okay. So seterusnya kita nak cerita benda yang power, which is DeFi. Mana-mana blockchain layer 1 tuan-tuan puan-puan yang menggunakan, yang ada ekosistem DeFi yang strong, dia boleh meloncat lebih tinggi. Itulah yang berlaku dekat Terra Luna sekarang, itulah yang pernah berlaku dekat Solana dan sebagainya. DeFi is the use case yang boleh meningkatkan value that particular token untuk mana-mana blockchain. So ekosistem DeFi dalam ni dah lengkap. Dia ada refinance, which is on yield farming, Metapool, which is liquid staking. So liquid staking ni dia sedikit berbeza dengan staking yang kita dah selalu buat. Di mana liquid staking ni, kalau staking yang dulu kita dah stake token kita, lepas tu kita tak boleh buat apa-apa dekat token tu. Liquid staking ni bila kita stake token, contoh kita stake Nia token, kita akan dapat amount token yang sama in terms of format yang lain. Metapool dia akan bagi, kalau tak silap saya, ST Nia, stake Nia. So orang bila dah ambil stake Nia tu, satu Nia yang dia letak dekat Metapool tu akan generate APY lah, dan yang dia ada tu pun boleh generate APY kalau dia hold. Dan kalau dia nak maximizekan dia punya keuntungan, dia akan main DeFi lah. Dia nak buat yield farming ke, dia nak buat borrowing lending ke, bergantung. Okay, so now liquid staking is the trend dalam DeFi. Okay, ini untuk makluman tuan-tuan puan-puan lah. Lepas tu dia ada Trisolaris, which is dia punya DEX, sama macam Uniswap dekat Ethereum ataupun PancakeSwap dekat Binance Smart Chain. Dan untuk borrowing lending ni, macam Ethereum dia ada Aave kan, kat sini dia ada Bastion Protocol dan juga Origami. Dan juga tuan-tuan puan-puan, macam Bastion Protocol dengan Origami ni tak launch lagi diorang punya token. So by the time diorang launch dia punya token, harga dia akan meroket lah. So siapa yang dah start guna borrowing lending kat sini, diorang banyak kemungkinan akan dapat airdrop. Airdrop ke atau something, dia akan dapat benefit lah. Okay, so saya just nak share sedikit regarding Nia protocol punya total value lock, yang mana kita boleh tengok dekat DeFi lama. Okay, so DeFi lama ni adalah antara tool yang sangat penting kalau kita nak study
blockchain mana yang ada banyak duit. Orang kata total value lock. Dalam bahasa mudah, banyak duit. Duit ni sekarang dia pergi dekat blockchain mana. Kalau dulu senang, kita tahu duit semua pergi dekat Ethereum. 2 tahun lepas lah, cerita 2 tahun lepas. Tapi since last year, banyak blockchain layer 1 yang mula bertumbuh, bercambah. Jadi total value lock tu dah mula diverse. Dia bukan hanya dekat Ethereum. Of course, kalau tengok dekat sini, majority dekat Ethereum. Tapi blockchain lain juga macam Terra Luna pun dah mula ambil dia punya, kita panggil dia punya share lah. Okay, so Nia belum lagi, tak banyak lagi, but soon dia mungkin boleh ambil chunk yang banyak dekat sini. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, ni disusun ikut ranking lah, Ethereum nombor 1, Terra Luna dan sebagainya. So tapi kita nak tengok in terms of kenaikan total value lock, ataupun dalam masa sehari atau 7 hari ni platform protokol mana yang banyak duit masuk, maksudnya banyak aktiviti DeFi dan sebagainya lah. Okay, so kalau kita tengok on a one day change, kita tengok ni Conflux Everscale ni memang protokol yang sangat-sangat baru lah kan. Hedera Hashgraph 13%, tapi protokol dia ada satu je, nampak 3211. So protokol dia tak banyak, tapi 36 dengan dia punya price change dia 13%. So trend sekarang ni adalah blockchain yang trending sekarang ni kan, kalau kita buang yang top 4 ni, yang mana sebab protokol dia tak banyak. So kita nak satu total value lock tinggi, dan yang kedua kena ada protokol yang banyak lah. Kalau satu dua tak boleh pakai, dia kena ada banyak, baru the whole ecosystem DeFi tu lengkap. So ada orang nak buat borrowing lending, ada yang nak buat yield farming, staking, macam-macam nak buat kan. Okay, so Terra Luna pun jatuh dekat tempat Terra Luna pun di bawah Nia. Walaupun dia punya total value lock lebih tinggi daripada Nia, sangat-sangat tinggi, tapi protokol dia tak banyak. Nia lagi banyak protokol, tuan-tuan puan-puan. And dari sudut price change dia, maksudnya Terra Luna slow sikit sekarang ni. Nia lebih banyak attracting duit masuk ke dalam protokol. Dan lagi satu benda yang bagi saya sangat unik adalah kalau kita tengok 7 days change, kita just tengoklah on 7 days change pun Nia, Parallel and Algorand. Algorand pun actually tengah naik. Ni mungkin topik yang lain, tapi tuan-tuan puan-puan kena tengok on the Algorand juga, sebab Algorand pun protokol dia mula buat banyak protokol actually. Yang ada 6, tapi sebenarnya ada banyak lagi yang belum capture dalam ni. Dan juga dia punya total value pun sangat rendah, belum pergi 1 billion. Bila protokol ni semakin banyak bertambah, harga dia akan naik. Dan sekarang kita boleh tengok for the past 7 days Algorand tengah pick up lah. Okay, and then tapi for now short term ni Nia, sebab banyak benda-benda positif yang berlaku dekat Nia protokol. Okay, and lagi satu Nia yang uniknya, kalau kita tengok setiap blockchain ni dia ada satu Nia, dia ada tempat kita boleh tengok dua. Dia macam 2-in-1 blockchain lah. Satu Nia, satu Aurora. Nia which is Rust programming language, Aurora pula mungkin on the Solidity sebab dia EVM compatible, pandai. So dia ada dua. Untuk total value lock, dekat ni ada 491 juta, dekat Aurora ada 971 juta. Maksudnya Aurora ada lagi banyak duit daripada Nia. Sebab apa? It's a simple fact, Aurora ni adalah EVM compatible. So banyak duit daripada Ethereum ataupun mostly dari Ethereum lah akan masuk ke dalam Aurora. Okay, so ini adalah strategi yang pandai yang dimainkan oleh pihak Nia Protocol lah. Okay, so sekarang ni kita nak tengok, satu kita dah tengok on the DeFi. Next is kita nak tengok on NFT. And market NFT dia pun pelbagai. So macam Minbase.io dengan Paras.id is a NFT marketplace. And then dia ada Nia NFT.io. Basically dia provide data-data regarding NFT di dalam Nia protocol ecosystem lah. Dan dia ada Satori.art which is a NFT toolkit. Ni ibaratnya kita boleh create NFT tanpa buat coding. Dia ada dekat Nia, ada dekat tempat lain saya tak jumpa lagi.
Tapi dekat Nia dia ada, which is satori.art lah. So kalau orang yang tak pandai coding pun, dia boleh gunakan satori.art. Ini je saya share dekat tuan-tuan puan-puan. Mungkin ada yang berminat on NFT site, boleh explore, mostly on minbase.io dengan paras.id lah. Cuma saya tengok yang macam generative art ni banyak dekat paras.id. Minbase.io ni more on kita panggil fine art. Itu beza yang saya nampak lah antara dua platform ni. Okay, so ini adalah sedikit sebanyak perkongsian saya tentang Nia Protocol dan apa dia punya advantage dia dan dia punya kelebihan dia, kelebihan yang ada pada protokol ni yang boleh kita gunakan sebagai strategi untuk menambahkan kita punya profit. Okey, dan yang terakhir saya nak seru ataupun ajak tuan-tuan puan-puan yang tengok video ni untuk join saya di Nia Malaysia. Okey, so boleh follow Twitter Nia Malaysia ni. Saya akan letak link dekat bahagian description lah. Okey, follow Twitter Nia Malaysia dan join Telegram Nia Malaysia Guild. Okey, dua benda ni penting. Kenapa saya kata penting? Sebab kita dah ada cawangan Nia Protocol dekat Malaysia. Ni cawangan rasmi tuan-tuan puan-puan. Okey, saya tunjukkan sedikit bukti. Bukti. Sebab zaman sekarang orang suka scam kan. Okey. So so funding for Nia Malaysia March to April. So kita ada minta funding and the funding is approved lah. Ni cara DAO bekerja. Kita kena hantar proposal untuk minta funding. Once approved and then kita boleh buat activity lah. Okay, so ni pun dia ada bagi tahu the funding, your proposal approved apa semula. So basically nak cerita dekat sini, memang Nia Malaysia ni adalah official guild di bawah Nia Protocol. Okay, so our objective kita adalah basically kita nak spread the adoption on blockchain technology, khususnya for Nia Protocol lah, especially untuk Malaysians. Okay, boleh jadi warga negara atau siapa-siapa yang duduk dekat Malaysia, kita open. Okay, dan tuan-tuan puan-puan memang digalakkan untuk join Telegram dan join Twitter. Sebab apa? Sebab kalau ada contoh protokol-protokol baru atau projek-projek baru yang bagi saya very low cap, tapi dia bukan scam tau, dia bukan shitcoin. Maksudnya projek yang awal yang tak ramai orang tahu. So benda-benda info ni semua kita akan share dekat Twitter dan juga Telegram Nia Protocol. So kalau tuan-tuan puan-puan tahu, tuan-tuan puan-puan boleh buat profit awal. So itulah antara objektif kita nak buat. Dan lagi satu adalah saya perasan dekat Malaysia ni ada satu benda, banyak orang Malaysia yang suka buat projek-projek shitcoin, lepas tu rug pull dan sebagainya. Ramai yang claim diorang ada developer apa semua, tapi hakikatnya mereka bukan developer yang kita panggil yang bertauliah. Senang cerita, developer yang bertauliah. Mereka bukan developer yang bertauliah. Jadi kita buat Nia mynia.org ni, antara program yang kita run adalah program bersama program untuk train developer. Orang yang mungkin dah ada skill developer kan, programming language, tapi mungkin dia tahu JavaScript dan sebagainya. Kita nak introduce on the Nia, which is Rust programming language dan sebagainya. Dan orang yang tak ada basic langsung pun boleh join juga program ni. Sebab apa? Sebab dalam Nia dia ada satu program yang dia panggil Nia University. So dekat Nia University ni dia ada program kita panggil Nia Certified Developer. Maksudnya kalau tuan-tuan puan-puan join program ni dan berjaya buat dap dalam program tu, tuan-tuan puan-puan akan dapat certification. Dan kita nak bawa orang Malaysia ni untuk masuk dalam NCD. Sebab apa? Bila ada certificate certified developer punya recognition, tuan-tuan puan-puan boleh minta kerja dalam Nia Protocol ataupun mana-mana dap. Sebab sekarang ni Nia Protocol sedang mencari developer, especially yang boleh buat smart contract. So ini adalah peluang keemasan. Sebab apa? Sebab kos ni adalah percuma. Buat masa sekarang percuma. Kalau nanti dah ramai yang masuk, waktu tu kita baru terkedek-kedek nak masuk, harga dia akan mahal. Okay, so satu, kita ada partnership dengan Nia University, dan kedua, kita juga ada partnership dengan ini melalui Octopus Network lah. Kita ada partnership dengan AP University untuk buat
Substrate developer program, kalau tak silap saya. Okay, so ini antara few kita boleh buat hackathon, bootcamp. Ini more on the programming ataupun development punya side. Dan yang ketiga, mungkin ada peluang-peluang pekerjaan di dalam near ecosystem yang kita boleh war-warkan juga dekat orang Malaysia. So kita akan buat dekat Telegram ataupun Twitter. Okay, so inilah function kita buat mynear.rg. Kita bukan nak buat token kan, lepas tu pump and dump, tak. Ini kita memang buat betul-betul punya guild untuk tarik lebih banyak Malaysia untuk contribute dalam Web3 ecosystem dan juga blockchain ecosystem. Mungkin ramai yang tengah explore nak cari kerja dalam cryptocurrency atau blockchain. Ini adalah antara platform yang tuan-tuan puan-puan boleh masuk lah. Okay, so ni awareness, entrepreneurship. So kita juga nak buat incubator. Kalau contoh tuan-tuan puan-puan ada projek blockchain yang nak buat atau crypto project, mungkin nak launch, so insyaAllah kita boleh cuba bantu sebab kita ada access dengan Octopus Network dan juga dengan Near Protocol. So direct access kita ada dan insyaAllah kita boleh bantu. Kalau ada mana-mana VC, kalau contoh idea tuan-tuan puan-puan sangat bagus, kalau ada VC interested untuk invest, memang masuk lah. Okay, so ini antara benda yang kita nak buat juga. Dan core member setakat ni ada 5 lah. Okay, so Kelson, Barin and Wesley ni mereka daripada Octopus Network. Ni orang kuat Octopus Network, and since they are Malaysian, diorang willing to jadi founding team untuk Near Protocol, Near Malaysia Guild lah. Dan Antonio ni actually Spanish tetapi dia menetap di Malaysia, and Antonio ni boleh katakan pakar DeFi lah. Kalau bab DeFi ni memang dia bagus, tapi at the same time dia aktif in terms of community building dan juga dia pandai detect protokol blockchain mana yang akan start naik, sebab dia ada connection dengan ramai orang. Sebab dia pun ada connection macam ada Near Venezuela, via Hispanic, sebab dia pun orang Sepanyol. So dia punya connection memang meluas lah. So kita gunakan dia punya kepakaran. So kita join sekali lah. Okay. Dan of course saya mostly handle on the social media. Okay, so ini adalah founding team. Okay, and this is kita punya kita punya hasrat lah, which is on education, support dan juga promotion of Near Protocol. Okay, so tuan-tuan puan-puan, kalau tak nak ketinggalan, join Telegram dan follow Twitter. Okay, sebab ada banyak benda yang kita nak buat. Kita pernah buat event dengan Metapool actually. Kita pernah buat event dengan Metapool, and then kita pernah buat event dengan Octopus Network, dengan Atocha Protocol tak silap. Okay, so in future akan ada banyak lagi as Near Protocol mature and dApp ataupun Web3 application pun lebih banyak. So ini akan memberikan advantage kepada rakyat Malaysia yang berada dalam komuniti Near Protocol. Okay, so tuan-tuan puan-puan tak payah nak kejar shitcoin. Boleh kejar projek yang solid tetapi awal. Okay, so itu yang penting lah. Okay, so ini adalah sedikit sebanyak info yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan regarding Near Protocol. So kalau tuan-tuan puan-puan ada sebarang persoalan kan, boleh masuk dalam Telegram, tanya dekat Telegram. Sebab kita pun perlukan lebih banyak orang masuk dalam Telegram, sebab kalau boleh kita nak Telegram ada dalam 1000 ahli. Twitter pun kalau dapat dalam 1000 follower pun dah bagus dah, sebab kita tengah compete dengan negara lain. Sebab Malaysia bukan salah-satunya cawangannya. Indonesia dah ada dah. Indonesia dah ada, Filipina dah ada, Vietnam dah ada. Ini saya cerita tentang Southeast Asia Indonesia. So most of Southeast Asia diorang dah buat awal. Kita yang latest. Jadi kita agak ketinggalan. So kita nak catch up. So tuan-tuan puan-puan kena tolong saya. Kena tolong so that kita boleh ada sama level, at least sama level lah. Biar kita budak baru nak up, tapi kita dah ada satu strong base lah. Sebab baru Near Protocol pun tengok, orang Malaysia memang padu lah when comes to blockchain and juga cryptocurrency. Okay, itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa dalam video akan datang, dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.